Menyebut nama Barbosa, mungkin ada di antara kita terimbau akan watak jahat dan badis dalam filem Pirates of the Caribbean terbitan barat, iaitu Captain Hector Barbosa. Akan tetapi, tahukah kita bahawa watak Barbosa ini sebenarnya diinspirasikan oleh seorang legenda Laksamana Laut Barbarossa yang merupakan seorang Muslim? Malah beliau pernah menguasai Laut Mediterranean sehingga diguruni oleh dunia Eropah. Semuanya bermula apabila Raja Abu Abdillah Kimbo Abdil, Raja terakhir Andalusia, menyerah diri kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada 1452 Masihi. Penyerahan ini telah menandakan berakhirnya tampuk pemerintahan terakhir orang Islam di Andalusia dan diganti dengan kerajaan Katolik Spanyol. Raja terakhir ini lalu pergi meninggalkan rakyat dan meninggal dunia di Maghribi. Harapan bagi dia agar hak orang Islam terjaga musnah apabila Raja Ferdinand dan Ratu Isabella bertindak kejam kepada orang Islam dengan melarang penggunaan masjid dan aktiviti keagamaan, melarang penggunaan nama Islam sehingga memaksa mereka murtad. Setelah Andalusia berjaya dirampas, Spanyol dan Portugis semakin berani menyerang Islam bertubi-tubi di Afrika Utara. Hal ini mendorong sejumlah pelaut Muslim bagi melakukan gerakan jihad menentang kuasa Kristian di Laut Mediterranean. Namun, pada awalnya gerakan ini tidak begitu teratur sehingga pada abad ke-16 muncul dua beradik pelaut yang teramat handal. Kehebatan kepimpinan dan ilmu peliharaan mereka berjaya menyatukan kekuatan umat Islam di Algeria untuk melawan musuh yang sama. Itulah Herodin dan Aruj Barbarossa bersaudara. Herodin merupakan anak ketiga daripada 4 adik-beradik. Beliau dilahirkan di Pulau Mytilene dan keturunan Turki Muslim. Bapanya bernama Yaqub bin Yusuf, manakala ibunya Katrina merupakan seorang wanita Islam Andalus. Arush dan Herodin juga mempunyai dua orang adik yang juga merupakan pejuang, iaitu Ishak dan Ilyas. Herodin dan adik-beradiknya diajar berlayar di laut oleh bapa mereka sekaligus terlibat dalam jihad di lautan semenjak kecil lagi. Antara tahun 1504 hingga 1510, kapal-kapal Arush digunakan untuk mengeluarkan pelarian-pelarian Islam yang melarikan diri daripada tekanan kerajaan Spanyol selepas kejayaan kempen di Conquista mereka. Rentetan pengusiran umat Islam di Andalusia, kesugihan mereka mengetuai jihad di laut memuncak apabila lebih ramai pelarian pelaut Muslim menyertai dan menyokong gerakan ini. Pelarian-pelarian mula memanggil Aruj sebagai Baba Aruj, manakala pihak Kristian menghina dua beradik ini dengan gelaran lanun yang kejam. Dan kerana mereka berdua berjanggut merah, dunia Eropah mula menggelar mereka Barbarossa yang bermaksud janggut merah. Usaha dua beradik Barbarossa berhasil sehingga berjaya menguasai Algiers dan Tlemcen pada 1514 Masihi. Akan tetapi, kekurangan kelengkapan mereka telah mengundang Raja Charles V dari kerajaan Katolik Spanyol terus bertindak menampas semula dan berjaya membunuh Aruj. Keadaan yang sulit ini menyebabkan Herodin menawarkan khidmatnya dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari kerajaan Turki Utsmaniyah. Sultan Sulaiman sudi memberi tawaran kekuasaan maritim di Mediterranean kepada beliau sekaligus membekalkan kelengkapan yang terbaik. Berbekalkan sokongan kerajaan Islam, Barbarossa bangkit kembali dan menghantam semula kapal-kapal Eropah bertubi-tubi. Kemenangan demi kemenangan diraih Barbarossa dalam merampas kembali wilayah di Afrika Utara, membantu pelarian, menyerang pantai Eropah dan menjalankan ekspedisi di sekitar Laut Mediterranean sehingga jatuhnya wilayah Rhodes ke tangan kerajaan Utsmaniyah. Menyedari kemarahan armada Herodin semakin hampir, Paus Paul III, Ketua Gereja Katolik sedar satu-satunya cara untuk mengalahkan Herodin adalah membentuk Pakatan Liga Suci antara kerajaan Eropah dan Pertubuhan Ketenteraan Kristian. Maka, kata putus dikeluarkan iaitu bersama-sama mara menentang armada Islam. Laksamana Andrea Doria dipilih untuk mengetuai lebih 300 kapal Liga Suci ke Preveza, manakala hanya 122 buah kapal dibawa oleh Herodin. Jumlah tersebut langsung tidak menggugat Herodin yang sememangnya pakar strategi yang hebat dan mempunyai semangat jihad yang tinggi. Selepas berlaku pertempuran dahsyat antara Pakatan Liga Suci dengan Herodin, akhirnya armada Laut Utsmaniyah berjaya menewaskan Liga Suci sehingga 10 kapal mereka tenggelam dan 36 ditawan, manakala tiada satu kapal Utsmaniyah yang karam. Kekalahan ini memaksa Andrea Doria untuk berundur hingga akhirnya Venice mengadakan perjanjian damai dengan Utsmaniyah. Kejayaan di Preveza membolehkan Empayar Turki Utsmaniyah berkuasa di Mediterranean tanpa sebarang gangguan selama lebih 3 dekad. Ketiadaan gangguan musuh-musuh Utsmaniyah membolehkan Herodin membersihkan pulau-pulau Mediterranean. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Herodin serta membantu Perancis sekutu Utsmaniyah bagi menghalau keluar armada Laut Spanyol yang mengintai bahagian selatan Perancis. Akhirnya Raja Charles V berputih mata dan memohon agar perjanjian damai diadakan antara kedua-dua pihak. Perjanjian Adrianople 1547 dimeterai sekaligus Spanyol terpaksa mengiktiraf penguasaan Utsmaniyah di Hungary dan itulah detik paling memalukan dalam era pemerintahan Charles V. Selepas dipanggil pulang ke Istanbul, Herodin akhirnya bersara dan dikatakan oleh puteranya pada 1545 Masihi. Untuk mengisi masa lapangnya, Herodin menulis sebuah memori pengalamannya sebanyak 5 jilid bertulis tangan. Beliau kembali ke hadrat penciptanya pada 1546 dengan makamnya kini bersebelahan dengan Muzium Tentera Laut Turki dan Monumen Barbaros. Itulah hikayat Herodin dan Aruj Barbarossa yang menjadi mimpi ngeri bagi armada Eropah suatu ketika dahulu. Walaupun mereka telah pergi maidan ilahi, jasa pelayaran dan perayaan mereka perlu
hati sebagai salah satu mujahid Islam yang tiada galang gantinya, pukulan soalan yang kejam yang tiada berperi kemanusiaan.